Ya, memelihara hubungan yang baik antara majikan, pekerja dan juga kesatuan sekerja serta menjadi orang tengah dalam penyelesaian isu-isu berbangkit antara majikan, pekerja dan juga kesatuan sekerja. Itu antara peranan yang dimainkan oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia yang mana berautoriti dalam menjalankan tugas dan juga bidang kuasa di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Jadi pada malam ini, kita akan bercerita lebih lanjut tentang fungsi dan peranan Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia, semuanya dalam Bicara Naratif. Ya, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini di saluran berita RTM dan juga di TV1. Alhamdulillah, kita membawakan isu yang sememangnya ditangani dan juga menjadi kebiasaan dalam isu-isu yang berbangkit di tempat kerja. Khususnya, apakah agensi yang dilihat berperanan dalam memastikan hubungan baik antara majikan, pekerja dan kesatuan sekerja dapat diterjemahkan dalam satu hubungan yang lebih baik dan juga lebih molek. Untuk bercakap tentang pindaan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 ataupun Akta 177 yang diberikan autoriti kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia untuk melaksanakan tugas dan juga bidang kuasanya. Saya amat bersama pada malam ini bersama dengan Puan Zainab Kamar yang juga merupakan pengarah bahagian perundangan Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia JPPM. Assalamualaikum, selamat malam Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan saya sihat hari ini. Terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang dan ruang kepada jabatan untuk menerangkan sedikit tentang pindaan dan juga fungsi Jabatan Perhubungan Perusahaan. Terima kasih juga pada Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia dan juga pihak Puan dalam memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap apa yang ingin dibincangkan pada malam ini. Namun begitu, molek untuk kita mulakan mukadimah dengan bercerita lebih lanjut fungsi Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia. Okey, Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia ini ataupun kita panggil JPP merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan terdapat beberapa 13 Jabatan Perhubungan Perusahaan di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah, Sarawak dan juga ibu pejabat di Putrajaya. So, fungsi utama jabatan adalah untuk memupuk dan memelihara hubungan harmoni antara pekerja, majikan dan juga kesatuan sekerja. Okey, jadi dalam hal ini bidang kuasa yang diperuntukkan untuk Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia adalah berkuat kuasa dan juga berada dalam kerangka Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Apa yang boleh dikongsikan tentang Akta 177 ini secara lebih kolektif dan lebih jelas? Okey. Antara kita kata di bawah fungsi-fungsi yang telah dinyatakan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967 ini, salah satunya adalah pertama, akta ini merupakan satu medium, iaitu untuk memupuk dan mengukuhkan keharmonian perhubungan perusahaan. Dan paling utama sebenarnya apabila ada akta ini, dia akan menerbitkan fungsi-fungsi jabatan. Okey. So fungsi jabatan yang paling pertama, kita kata klise dengan Jabatan Perhubungan Perusahaan ini adalah memupuk keharmonian hubungan perusahaan di antara pekerja, majikan dan juga kesatuan sekerja. Kalau kata kita tengok daripada fungsi jabatan yang pertama sekali merupakan middleman, middle person ataupun orang tengah apabila berlaku pertikaian perusahaan antara pekerja, majikan dan juga kesatuan sekerja. Okey. Yang kedua, fungsinya sebagai penasihat. Penasihat ni maksudnya menasihatkan pekerja, majikan dan kesatuan sekerja ni jika berlaku apa-apa pertikaian, menyediakan mekanisme untuk penyelesaian dispute. Okey. Yang seterusnya adalah kita kata advisory maksudnya penasihat perburuhan. Di Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia ni, tiga pemegang taruh stakeholder kita adalah pekerja, majikan dan juga kesatuan sekerja. Okey. Tiga elemen yang disebutkan dalam akta itu sendiri dan juga yang ditangani oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia ialah majikan, pekerja dan juga kesatuan pekerja. Disebutkan tadi satu terma konotasi iaitu pertikaian ataupun dispute yang timbul daripada mungkin antara ketiga-tiga pihak ini. Kebiasaannya, apakah antara dispute ataupun pertikaian yang selalu
berlaku dirujuk kepada akta dan juga dirujuk kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan? Okey. Satu yang kita rujuk Seksyen 20 lah. Pertikaian atau pemulihan pertikaian ni. Pertikaian ni boleh berlaku sama ada pertikaian individu ataupun pertikaian secara kolektif. So pertikaian individu ni jika berlaku isu contohnya di bawah Seksyen 20 pemulihan kerja. Jadi di bawah pemulihan kerja ni pekerja ni perlu melaporkan kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan. Kita kata untuk representasi lah, representasi. Jadi bila berlaku isu-isu sebegini, Jabatan Perhubungan Perusahaan akan bertindak sebagai menyediakan satu platform yang kita panggil runding damai antara pekerja dan juga majikan. Sekiranya tiada penyelesaian, kes boleh dirujukkan ke Mahkamah Perusahaan. Ini salah satu di bawah Seksyen 20 lah. Okey. Makanya proses yang boleh kita gambarkan secara asas, aduan dan juga laporan akan diberikan kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan. Kalau sekiranya ia ingin dibawa ke peringkat lebih tinggi, boleh dibawa ke Mahkamah Perusahaan untuk civil litigation. Okey. Dalam akta itu sendiri, siapakah golongan sasar ataupun kumpulan kelompok yang dilindungi tertakluk di bawah Akta Perhubungan Perusahaan? Okey. Di bawah Akta 177 ini, kita melindungi pekerja-pekerja swasta. Pekerja-pekerja swasta ni iaitu pekerja, majikan dan juga termasuk juga pekerja asing. Pengecualian hanya diberikan kepada pekerja kaki tangan kerajaan dan juga badan berkanun. Okey. Dan ini juga akan mewujudkan banyak persoalan kerana kita sedia maklum apakah antara isu-isu yang banyak dibangkitkan daripada pekerja kepada majikan. Tadi disebutkan adalah tentang isu penambatan kontrak, penambatan secara kolektif dan sebagainya. Jadi bagaimana ia digambarkan secara dalam bentuk realitinya, penyelesaian yang diberikan di kerangka dalam akta dan apa yang boleh dilakukan oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan dalam menyelesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua pihak. Okey, apabila berlaku, saya ambil contoh berlakunya penamatan konstruktif lah. Konstruktif ni maksudnya ada tindakan-tindakan majikan yang seolah-olahnya membuatkan pekerja ni sudah tidak selesa untuk bekerja. Contoh, tidak diberikan kerja, tidak dibenarkan masuk bekerja. So ini kita panggil konstruktif lah. Dia masuk di sini tindakan majikan tu secara impliednya akan membuat satu desakan kepada pekerja ni sehingga membawa kepada penamatan. Maksudnya pekerja sendiri walk out disebabkan oleh tindakan majikan itu. Okey. Bila berlaku keadaan-keadaan sebegini, iaitu constructive dismissal ini, masih lagi jatuh di bawah Seksyen 20 yang mana pekerja perlu membuat aduan ataupun memfailkan aduan di Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk membolehkan jabatan menangani permasalahan tersebut. Jadi ada proses-proses tertentu lah yang mana pekerja perlu memfailkan dan tempoh 60 hari dari penamatan dan jabatan akan memanggil kedua-dua pihak untuk diadakan rundingan damai. Dan pegawai di peringkat Jabatan Perhubungan Perusahaan akan bertindak sebagai runding damai untuk mencarikan penyelesaian. Sekiranya tiada penyelesaian, kes itu boleh dirujukkan kepada Mahkamah Perusahaan. Okey. Disebutkan itu tentang penamatan konstruktif. Adakah isu penggajian ataupun isu tentang pembayaran gaji juga termasuk dalam dispute ataupun isu-isu berbangkit yang banyak dibincangkan dan juga diberikan perhatian dalam akta dan fungsi peranan JPPM? Okey. Untuk makluman penonton dan juga Cik Ismail, di bawah Kementerian Sumber ni kita terdapat pelbagai agensi. Dan kebanyakan agensi ini adalah saling berkait lah. Cuma fungsinya tu agak berbeza berdasarkan akta yang dikuatkuasakan. Contoh, kalau pekerja, contoh saya lah, pekerja swasta ditamatkan perkhidmatan dan tidak dibayar gaji ataupun tidak dibayar faedah penamatan, pampasan. Forum yang sesuai untuk saya membuat tuntutan adalah di Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Kerana JTK, kita panggil yang sinonim ada JTK, menguatkuasakan Akta Kerja 1955.
Tapi saya tidak boleh untuk mendapatkan tuntutan tu, tuntutan gaji, tuntutan apa-apa remedi kewangan, bukan di Jabatan Penguatkuasaan. Kerana akta yang dikuatkuasakan oleh jabatan tu ada berbeza. Ya. Okey. Kerangka autoritinya berbeza dan juga penguatkuasaannya berdasarkan kepada akta dan juga undang-undang yang berbeza. Hak-hak yang diberikan jaminan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan, di bawah Akta 177 ini antara lainnya apakah hak-hak yang paling asas yang diberikan penyataan dalam akta tersebut? Pertama sekali memang hak berkesatuan. Ya. Hak berkesatuan ni adalah hak yang dinyatakan di dalam Akta 177 dan selari dengan tuntutan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan kita. Ya. Yang kedua adalah jaminan kerja. Jaminan pekerjaan ni sebagaimana saya nyatakan tadi lah, iaitu di bawah Seksyen 20 tu. Jika berlakunya pembuangan secara salah, pembuangan tanpa sebab, itu ada salah satu lagi fungsi di bawah akta ni. Yang ketiga adalah tindakan kita panggil perjanjian kolektif lah. Perjanjian kolektif ni ataupun perundingan secara kolektif ini melibatkan kesatuan majikan ataupun pihak majikan bersama dengan kesatuan sekerja. Apa antara perjanjian yang banyak dicipta ataupun banyak ditandatangani oleh pihak majikan dan juga kesatuan sekerja ini, Puan? Kita masih lagi berkisarkan kontrak perkhidmatan. Okey. Berbeza dengan kontrak perkhidmatan pekerja individu. Pekerja individu ini antara saya dan pihak majikan. Tapi bila jatuh di bawah perjanjian kolektif ini, yang melibatkan pekerja yang berkesatuan, dia akan mencapai satu perjanjian secara kolektif. Contohnya, kita nakkan kenaikan gaji. Ataupun kita nakkan terma dan syarat pemberian bonus. Dia masih berkisar kepada kontrak perkhidmatan pekerjaan. Tetapi mediumnya adalah berbeza. Sebab bila dia jatuh di bawah perundingan secara kolektif ataupun perjanjian kolektif, yang mana ianya disusuli oleh kesatuan sekerja itu dengan pihak pekerja dan juga pihak majikan. Okey. Makanya pihak kesatuan sekerja yang mewakili pekerja secara individu untuk berunding dengan pihak majikan. Bukan kata individu, tetapi untuk meliputi anggota yang kesatuan tu. Okey. Disebutkan hak untuk berpersatuan, hak untuk membuat rundingan dan juga hak untuk kita menceritakan tentang bagaimana unlawful termination itu boleh untuk dipertikaikan ataupun boleh dibangkitkan semula. Selain daripada itu, apa lagi hak-hak yang diperuntukkan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan? Yang terakhir ni agak kita kata agak harsh sikitlah. Iaitu tindakan trade dispute. Trade dispute ni pertikaian perusahaan. Yang mana akta ni membenarkan untuk diadakan piket, mogok, sekatan kerja, tetapi hendaklah disebabkan oleh berlaku kita panggil bila berlaku konflik itu. Tetapi ada had-hadnya lah. Cuma kita tak nak mempromosikanlah tindakan perusahaan ni sebab ianya bukan sesuatu yang baiklah kepada negara. Kita maksudnya ada kawalan. Walaupun dimenangkan, ada kawalan. Tetapi sebaik-baiknya jabatan sebagai jabatan yang terlibat untuk mengukuhkan perhubungan perusahaan tu, seboleh-bolehnya kita akan elakkan berlakunya perkara-perkara trade dispute ni. Ya, ia sebenarnya untuk mengelakkan kacau bilau ataupun berlakunya kekerasan secara fizikal yang mungkin akan berisiko berlaku sekiranya tindakan-tindakan dispute seperti itu dibenarkan ataupun diberikan ruang untuk berlaku. Apakah dalam pemerhatian Puan sendiri dalam melihat kepada kerangka undang-undang yang diperuntukkan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967 ini yang dilihat sebagai satu kerangka undang-undang yang menyeluruh dalam menyelesaikan isu-isu atau ia sekadar asas kepada isu-isu itu boleh didebatkan ataupun dibawa ke peringkat yang lebih tinggi? Adalah menjadi hasrat jabatan. Apabila kita membuat satu pindaan undang-undang tu, dia bukan satu bersifat kita kata minor effect. Perlulah ada secara kolektif, secara menyeluruh. Pindaan undang-undang Akta 177 ni adalah tindakan satu pindaan yang menyeluruh. Kerana 35 seksyen daripada 63 seksyen akta ni kesemuanya dipinda. Dan bila sesuatu pindaan tu nak dilakukan,
bagi jabatan yang melibatkan pemegang taruh seperti pekerja, majikan, kesatuan sekerja. Jadi adanya engagement dengan pihak-pihak berkepentingan ini. Supaya bila kita buat sesuatu pindaan tu, dia tidak mencetuskan konflik lah. Kita akan mengambil kira kehendak pekerja, kehendak majikan dan juga tindakan maksudnya keperluan antarabangsa. Jadi ia memberikan keadilan kepada semua pihak mengikut kapasiti dan juga keperluan perjawatan dan juga keperluan dalam kehendak masing-masing. Puan, kita nak berjeda seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Kita bercerita tentang pindaan Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif secara eksklusif bersama dengan Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia. Masih lagi bersama dengan Puan Zainab Kamar, Pengarah Bahagian Perundangan JPPM. Puan, seketika tadi kita banyak bercerita tentang Akta Perhubungan Perusahaan yang diwujudkan pada tahun 1967. Namun, difahamkan berlakunya pindaan terkini pada tahun 2021 untuk menambah baik dan juga untuk memberikan beberapa pindaan-pindaan perkara-perkara dan juga seksyen dalam akta tersebut. Apa yang boleh dikongsikan beberapa perkara penting yang diwujudkan ataupun yang telah dipersetujui malah digazetkan di bawah Akta 1967 ini, pindaan 2021? Okey. Sebenarnya kalau ikut daripada, sebab kita tengok pun akta dia 1967 kan, akta yang agak lama lah. Tapi di bawah Kementerian Sumber ni ada lagi akta yang lebih lama, iaitu Akta Kerja 1955, Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Akta Perhubungan Perusahaan ini adalah tahun 1967. Bagi Akta 177 iaitu Akta Perhubungan Perusahaan ni telah berlaku 6 kali pindaan. Dan saya, pada pandangan saya dan juga pada tugas kita lah di Jabatan Pengurusan, bila membuatkan pindaan yang terkini ni, maksudnya kita mengambil tindakan yang secara konklusif lah, secara menyeluruh untuk buat pindaan, melibatkan banyak seksyen. Sebagaimana saya terang di awal tadi lah, sebanyak 35 seksyen daripada 63. Tapi ada juga yang kita masih hold lagi penguatkuasaannya ataupun pelaksanaan apabila melibatkan isu-isu yang menyentuh hal kesatuan sekerja. Kerana kita ada satu lagi jabatan, iaitu Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. Apabila Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja telah meminda ataupun akan membuat pindaan kepada Akta Hal Kesatuan Sekerja 1959, barulah kita boleh enforce. So ada part yang kita tak boleh enforce lagi. So ada sebahagian yang kita boleh enforce by 1/1/2021. So malam ni saya akan terangkan yang kita dah enforce lah, Cik Ismail. Okey, mula engagement ataupun libat urus bila sesuatu pindaan tu nak dibuat, kita perlu ada libat urus dengan pihak-pihak yang pemegang taruh ataupun yang berkepentingan dengan kita. Contohnya Kesatuan Sekerja, Kesatuan Sekerja Majikan dan semua pihak yang ada kepentingan lah, supaya kita memastikan pindaan tu tidak menimbulkan apa-apa konflik di kemudian hari. Okey, bermula dengan pindaan ini bermula dengan bacaan di Dewan Rakyat lah. Dewan Rakyat pada bulan 10 2019. Kemudian diluruskan di Dewan Negara bulan 12 2019. Diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong bulan 2 2020. Kemudian diwartakan pada 20 bulan 2 2020. Dan tarikh dikuatkuasakan adalah pada 1 bulan 1 2021. So bila dah ada tarikhnya penguatkuasaan itu, maka jabatan boleh melaksanakan apa-apa pindaan yang berkaitan. Okey. Jadi kalau kita saksikan di perkongsian infografik ini adalah pengenalan tuntutan pengiktirafan di bawah Seksyen 9 2015-2019. Antara beberapa kes yang dilaporkan, dikendalikan malah diselesaikan. Ini menunjukkan satu trend penambahan dari segi kes-kes yang ditangani dan juga yang dilaporkan malah diselesaikan oleh pihak JPPM sendiri. Sebenarnya dalam perihal kepada kes-kes ini, adakah ini menggambarkan kesedaran dari segi pihak pekerja dan juga majikan dalam cuba untuk menyelesaikan isu-isu yang berbangkit antara kedua-dua belah pihak, Puan? Ya, betul. Maksudnya jabatan memainkan peranan lah. Kita perkataan yang senang bila dua pihak bergaduh, perlunya ada orang tengah
middleman untuk menyelesaikan apa yang titik-titik pertikaian itu. Jadi jabatan akan mencari titik penyelesaian antara konflik yang berlaku itu. Selain daripada itu juga, dalam pindaan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 bagi tahun 2021 ini, kita sedia maklum ada beberapa mungkin lakuna ataupun perkara yang difikirkan perlu untuk diberikan penambahbaikan, diselesaikan ataupun ditambah baik. Dalam perihal ini, adakah juga dimasukkan tentang hal-hal dan juga perihal tuntutan-tuntutan yang selalu berbangkit dan juga selalu diberikan perhatian antara majikan dan juga pekerja? Dari segi kita kategorikan tuntutan tu, memang tidak ada lah. Yang lebih kita utamakan adalah bagaimana contoh dia representasi. Seksyen 20 itu yang mana kuasa yang sebelum pindaan ini, apabila sesuatu runding damai itu tidak mencapai penyelesaian, kes itu akan dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan. Kalau sebelum pindaan ini, kuasa untuk merujuk kes itu di Mahkamah Perusahaan adalah kuasa menteri yang berhormat Menteri Sumber Manusia. Sama ada wajar ataupun tidak wajar dirujukkan ke Mahkamah Perusahaan. Tapi dengan pindaan 2021 ini, kuasa tersebut telah dipindahkan kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan. Yang mana apabila tidak ada penyelesaian kes-kes Seksyen 20 ini, Ketua Pengarah yang akan bertindak menentukan sama ada kes itu dirujuk ataupun tidak ke Mahkamah Perusahaan. Jadi perubahan itu adalah merujuk kepada bidang kuasa yang diperturunkan kepada Ketua Pengarah berbanding sebelum ini kepada Yang Berhormat Menteri dalam membawa ataupun menilai kes itu boleh dibawa ke Mahkamah Perusahaan ataupun tidak. Seketika mungkin kita boleh memberikan perhatian kepada isu tentang Mahkamah Perusahaan ini. Sejauh manakah kadar keseriusan kes itu ataupun bagaimanakah merit kes itu boleh dibawa sehingga ke Mahkamah Perusahaan untuk diselesaikan? Perkara ini pun bergantung pada case to case basis lah. Maksudnya kalau pindaan sekarang ini, maksudnya apa-apa yang tidak boleh diselesaikan, apa jua tindakan yang tak boleh diselesaikan di peringkat jabatan, kes itu akan dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan untuk dilihat keseluruhan proses runding damai tersebut lah. Melihat pada apakah bila mahkamah membicarakan kes yang dirujukkan kepada Mahkamah Perusahaan, maka akan dikeluarkan satu award. Sebab bila berlaku di Jabatan Pengurusan Perusahaan, ianya hanyalah proses rundingan damai saja yang cuba diselesaikan di peringkat jabatan. Tapi apabila kes itu dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan, maka ada legal status di situ. Iaitu Mahkamah Perusahaan akan mengeluarkan satu award, memerintahkan satu pihak mematuhi satu perkara lain. Yang di situ yang ada keberkesanan di peringkat Mahkamah Perusahaan. Maknanya di peringkat mahkamah itu akan sampai ke peringkat court order untuk memberikan arahan untuk pematuhan kepada obligation ataupun kerangka yang perlu untuk dipatuhi oleh kedua-dua pihak. Tetapi untuk di peringkat runding damai, di peringkat Jabatan Perhubungan Perusahaan, adakah obligation ataupun order itu boleh diberikan di peringkat jabatan ataupun ia hanya sekadar bergantung kepada rundingan dan juga bagaimana kedua-duanya boleh memberikan budi bicara antara satu sama lain? Sebagai yang saya nyatakan tadilah, di peringkat Jabatan Perhubungan Perusahaan, ia hanyalah bertindak sebagai rundingan damai saja. Dia tak ada, orang kata, bukan satu enforcement berdasarkan undang-undang sebagaimana award yang diturunkan oleh Mahkamah Perusahaan. Cuma dengan pindaan akta ini, kita ada elemen tambah baik kepada peringkat Mahkamah Perusahaan, iaitu sekiranya pihak-pihak melanggari award, boleh dikenakan penalti kadar 8% ataupun kurang sebagaimana yang bersesuaian oleh mahkamah lah. Dan kalau sekiranya pihak-pihak ini, katalah semua kes ni dah daripada runding damai dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan, Mahkamah Perusahaan, pekerja ni, pihak-pihak ni tidak berpuas hati, tidak berpuas hati dengan award yang diputuskan. Kalau sebelum pindaan ini tak ada forum untuk rayuan tu kecuali atas kebenaran Mahkamah Perusahaan ataupun atas bersifat persoalan undang-undang saja boleh dirayu. Tapi dengan pindaan yang baru ni, kita membuatkan satu peruntukan yang mana mana-mana pihak yang terkilan dengan keputusan award mahkamah
boleh membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi tanpa perlu dapat kebenaran. Dan ia tertakluk pada kaedah-kaedah Mahkamah 2012. Okey. Puan, saya suka untuk menyentuh berkenaan tentang unlawful termination ataupun pemberhentian secara tidak mengikut kerangka undang-undang ataupun dirasakan tidak adil kepada para pekerja itu sendiri. Persoalan, adakah general defense ataupun benda-benda yang bersifat tentang apa yang boleh diberikan, kita kata sedikit lakuna di peruntukan itu? Satu, adakah apabila syarikat itu mengisytiharkan bankruptcy ataupun kebankrapan, apakah unlawful termination itu masih lagi boleh berlangsung? Yang kedua, apakah sekiranya berlaku dissolution kepada lembaga pengarah ataupun mereka yang mentadbir syarikat itu, unlawful termination itu boleh dibenarkan kepada para pekerja sedangkan syarikat itu masih lagi berada pada status ia sebagai sebuah syarikat? Syarikat. Okey, perkara ni bila kita melibatkan isu kebankrapan, kan? Kebankrapan ni ada dua lah, sama ada pengarah itu sendiri yang telah pun berstatus bankrupt ataupun syarikat tu telah pun digulungkan. Jadi untuk tujuan penguatkuasaan lah, untuk tujuan kita buat tuntutan ataupun kita kata unlawful termination tu, sebab kalau di peringkat Jabatan Penguatkuasaan kita lebih kepada tuntutan, kita kata sama ada berlaku atau tidak. Kita kata unlawful tu adalah sesuatu yang bertepatan ataupun tidak. Tetapi dari segi kita nak tengok dari segi status majikan tu, pada saya itu bukanlah satu orang kata perlu dibincangkan di peringkat Mahkamah Pusat. Kerana dia lebih kepada kita akan tengok apa remedi yang pekerja ini tuntut. Okey. Kalau pekerja ini menuntut dari segi pembayaran, contohnya pampasan, maka bila pekerja majikan ini berstatus winding up, dia gulung, maka agak sukarlah untuk kita membuat tuntutan tu. Kerana dia akan ada penguatkuasaan di bawah akta syarikat dan juga akta kebankrapan. Tapi kalau kata pekerja ni menuntut untuk diambil kerja semula, tapi syarikat pun telah orang kata dissolve, dah tak ada. So agak sukarlah untuk kita laksanakan reinstatement tu. Itu kita akan tengok apa remedi yang dituntut. Jadi itu juga masih lagi bergantung kepada rasional tuntutan dan juga apakah merit tuntutan tersebut. Bercakap juga tentang kontrak pekerjaan ini, kita sedia maklum kerangka undang-undang ini hanya boleh mendasari dan juga boleh mengawal sedia sekiranya contract of employment itu ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Persoalan tentang apakah contract for service dan contract of service itu juga termasuk dalam satu kerangka undang-undang pekerjaan ataupun contract of employment, Puan. Kalau kita lihat dari segi konteks pekerja di Malaysia inilah, ia melibatkan variety of contract. Yang biasa adalah contract of service. Maksudnya contract of service ni adalah wujudnya hubungan pekerja majikan tu. Sebagai contoh, pekerja ni dikawal ataupun diuruskan oleh majikan, maksudnya ada terms and condition yang perlu dipatuhi. Dari segi waktu kerja, dari segi pembayaran upah, dari segi rule and regulationnya. Tapi bila contract for service ni, dia berbeza dengan contract of service. Sebab contract for service ni, kita, dalam arti kata lainnya, dia adalah independent contractor. Contoh, saya berikan kepada satu pekerja ni, walaupun saya kata pekerja, tapi kita berikan dia satu projek. Okey, you buat projek ini, you habiskan projek ini dengan satu tempoh masa, kita tak kawal dia. You dah masuk kerja pukul berapa, tapi yang kita tahu kontrak itu selesai. So kita akan bayar berdasarkan piecework yang dia buat tu. So itu kita kata contract for service. Bila contract for service, dalam contoh akta kerja pun tak terpakai contract for service. So dalam ini pun tak terpakai contract for service tu. Okey, jadi ada beza antara contract for service kita sebagai kontraktor yang dia tidak termaktub dalam hubungan majikan dan pekerja, dan untuk membawa kes itu sebagai rundingan ataupun ke peringkat lebih tinggi mestilah ada berlaku hubungan legal relationship antara majikan dan juga pekerja. Satu lagi persoalan, apakah renewal of contract yang tidak dilakukan dianggap sebagai unlawful termination daripada pihak majikan kepada pihak pekerja? Okey, kita panggil yang ini lebih kepada fixed term contract. Okey. So ini pun Cik Ismail ataupun untuk penonton punya pengetahuan lah.
dia akan based on case to case tu juga. Kalau fixed term contract ni, dia berterusan. Maksudnya tak ada merit apa-apa pun untuk dia orang kata disambung. Dia akan ada pergi satu proses yang berterusan. Maka kita boleh beranggapan itu adalah satu kontrak yang berterusan. Tapi kalau sekiranya untuk renewal of the contract tu perlu mematuhi sesuatu perkara. Jadi kita akan tengok adakah tindakan renewal tu satu tindakan yang orang kata malafide ke ataupun tidak. Okey. So kalau kata sebelum ini pekerja ni di renew tanpa ada apa-apa syarat. Tiba-tiba berlaku satu insiden, dia tidak di renew, tidak diperbarui. Okey. Berkemungkinan ada satu elemen unlawful dismissal tu. Oh, maknanya pembaharuan secara automatik itu dianggap sebagai legal duty daripada pihak majikan kepada pekerja, Puan? Dia maksudnya kita akan tengok senario kontrak itu macam mana. Okey. So kalau kontrak itu memang tak ada apa-apa syarat. Maksudnya dia walaupun kata ada fixed term contract, tapi is actually orang kata proses itu sama saja. Maka kalau berlaku sebarang unlawful dismissal tu boleh dipertikaikan. Okey, baik, dan perkara itu juga boleh diperbincangkan dan juga boleh diberikan penegasan lebih lanjut khususnya di bawah Akta Perhubungan Perusahaan dan juga beberapa akta lain antaranya Contract of Employment juga. Puan, kita nak kembali berjeda seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Okey. Ya, masih lagi kita bersama dalam Bicara Naratif untuk bercakap lebih lanjut tentang pindaan Akta Perhubungan Perusahaan 1967, pindaan 2021. Seketika tadi Puan Zainab bercerita tentang bagaimana pindaan ini memberikan beberapa perkara-perkara baharu, antara lain tentang proses pengendalian kes pembuangan kerja di JPPM dan juga beberapa perkara yang menjurus tentang representatif bagi mereka yang ingin menyelesaikan ataupun melakukan runding damai bersama dengan pihak JPPM antara majikan dan juga pekerja. Apa yang boleh diceritakan tentang runding damai, representasi dan juga isu-isu yang diselesaikan dalam kes runding damai ini dan juga bagaimana ia memberi sedikit faedah bukan saja kepada pekerja tetapi juga kepada majikan. Okey. Saya ingin menyentuh tentang pindaan lah. Kalau sebelum pindaan ini pihak-pihak yang hadir ni sama ada pekerja atau majikan ni boleh diwakili oleh Kesatuan Sekerja Pekerja ataupun Kesatuan Sekerja Majikan. Okey. Tapi dengan pindaan yang kita laksanakan ini, pekerja ataupun majikan ni boleh melantik mana-mana pihak yang difikirkan sesuai untuk mengadakan proses runding damai itu di jabatan perusahaan untuk mewakili mereka. Dengan syarat perlu ada permohonan dan kebenaran daripada ketua pengarah lah. Okey. Yang kedua, kalau sebelum pindaan ini kita tidak, maksudnya ada proses yang melibatkan kita panggil unsound mind pekerja lah. Maksudnya pekerja yang hilang upaya mental lah. Maksudnya yang ada masalah mental ni tidak boleh diwakili oleh, susah untuk diwakili. Jadi dengan pindaan ini kita membenarkan next of kin ataupun waris untuk mewakili pekerja yang ada masalah keupayaan mental ni untuk mewakili semasa runding damai di jabatan perusahaan. Okey, kalau sebelum ini representasi hanyalah pekerja itu sendiri. Ya. Okey, jadi perubahan ini memberikan satu kelonggaran khususnya kepada mereka yang tidak berkapasiti dalam menyelesaikan isu ini secara runding damai terus daripada pihak pekerja sendiri. Selain daripada itu juga antara perkara yang diberikan perhatian ialah membenarkan Kesatuan Sekerja membangkitkan secara umum isu-isu berkaitan hak istimewa majikan. Apa yang dicadangkan dalam pindaan ini? Okey. Kalau sebelum ni dalam proses Kesatuan Sekerja ni mengadakan perundingan dengan pihak majikan, ada isu-isu yang kita kata agak sensitif lah, yang kita kategori sebagai prerogative right of majikan tu. Contohnya isu pertukaran, isu pengambilan pekerja, isu pembuangan pekerja, penamatan disebabkan berlaku redundancy. So perkara ini adalah kategori sebagai hak pekerja, hak majikan. Tapi dengan pindaan ini kita membenarkan, maksudnya Kesatuan Sekerja boleh merundingkan perkara ini dengan syarat ianya bersifat umum. Contoh,
kesatuan mohon untuk kenaikan pangkat ataupun pemberian sesuatu faedah kepada semua pekerja. Maksudnya dia tak spesifik kepada ahli kesatuan. So yang ini dibenarkan oleh pindaan. Dia tidak bersifat bias, dia bersifat umum untuk faedah semua pihak. Semua pihak pekerja yang berada di dalam kontrak perkhidmatan tu. So yang inilah pindaan yang kita kata memberikan satu memikirkan satu kita kata impak yang barulah. Okey, apakah tindakan majikan yang menamatkan perkhidmatan seseorang pekerja ataupun golongan pekerja itu apabila dengan beralasan kenaikan gaji tidak boleh diberikan ataupun sudah mencapai had maksimum tangga gaji, itu dilihat sebagai satu alasan irasional dalam penamatan perkhidmatan? Okey, perkara ni juga Encik Ismail, kita perlu lihat apakah kontrak perkhidmatan yang menggariskan antara pekerja majikan ini. Okey. Sebab dalam kita membincangkan dari segi faedah-faedah pekerja ni, kita adalah terikat kepada terma dan syarat dalam kontrak perkhidmatan. So, apa yang dinyatakan dalam kontrak perkhidmatan perlu dipatuhi oleh kedua-dua pihak. Okey. Kecuali dalam isu di bawah perspektif Jabatan Penghapusan ni, ianya masih boleh dirundingkan. Maksudnya, bila berlaku apa-apa kita kata lakuna ataupun satu implikasi yang tidak baik, perkara ini boleh dirundingkan antara kesatuan sekerja-pekerja dan juga kesatuan sekerja majikan. Okey. Seperkara lagi, saya teringat ada beberapa kes yang pernah diputuskan di mahkamah khususnya kepada satu kes penambatan perkhidmatan secara unlawful termination yang diberikan rasional itu bersandarkan kepada sifat gender itu. Seperti contoh, apabila sifat gender seseorang wanita yang perlu bercuti untuk bersalin ataupun bidang pekerjaan itu yang tidak membenarkan wanita itu untuk mengandung ataupun untuk mempunyai anak lebih daripada seorang atau dua, khususnya bidang pekerjaan dalam bidang airlines dan sebagainya. Maka apakah penamatan perkhidmatan seperti ini, seperti mana yang terkandung dalam kontrak itu, dikira sebagai satu penamatan perkhidmatan yang sah ataupun ia boleh lagi dibahaskan dan juga boleh lagi dibangkitkan dalam terma contract of employment itu? Okey. Apabila kita di perspektif Jabatan Penghapusan, sesuatu kita panggil perjanjian kolektif. Dalam mereka membuat satu-satu terma syarat untuk perjanjian kolektif ni, kita akan lihat sebab bila ada perjanjian kolektif ni, perjanjian bersama, dia perlu mendapatkan recognition daripada pihak Mahkamah Perusahaan. So terma dan syarat itu juga sesuatu yang tidak boleh melanggari apa-apa lunas undang-undang lah. Okey. Sebagai contoh, kita tak benarkan pekerja itu mengandung contohnya. Jadi itu adalah sesuatu yang kita kata hak asasi lah. Ataupun tidak boleh bertudung. Jadi perkara ini dalam undang-undang, kita tak boleh melihat satu perkara tu A tetap salah. Okey. Ataupun B betul, macam tu. Dia kena tengok keseluruhan secara konklusifnya. Jadi dalam kita menentukan sama ada perkara-perkara terma tu melanggari sesuatu yang kita bersifatkan sebagai unlawful dismissal, mahkamah akan melihat secara keseluruhan berdasarkan pada terma dan syarat dan juga pada kita kata sama ada ianya melanggar pada equity dan juga unlawful hak asasi itu. Okey. Maka jadi ia adalah satu kerangka lebih besar, bukan hanya melihat kepada contract of employment semata-mata. Seperkara lagi juga tuan, kita melihat juga tentang Occupational Safety and Health Act ataupun OSHA. Ia masih lagi undang-undang yang tertakluk di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kalau sekiranya penamatan perkhidmatan itu ataupun berlaku beberapa dispute disebabkan kemalangan di tempat kerja yang menyebabkan pekerja itu tidak berkapasiti menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pekerja disebabkan kejadian yang berlaku di tempat kerja. Jadi adakah penamatan perkhidmatannya tidak memberikan remedi terhadap apa yang berlaku dan juga tidak menyambung kontrak perkhidmatannya itu dikira sebagai satu tindakan yang salah oleh pihak majikan? Okey.
perkara ni maksudnya kita ni di bawah Kementerian Sumber Manusia ni saling berkait. Contoh macam kata Encik Ismail tadilah, berlakunya kecuaian, kecederaan dalam tempoh bekerja. Jadi perkara ini juga akan diperhalusi. Sama ada kecuaian itu berlaku di pihak majikan atau tidak. Kalau sekiranya kecuaian itu berlaku pada pihak majikan dan tindakan pembuangan itu disebabkan oleh kecuaian tersebut, maka ada remedi yang boleh diberikan oleh pihak Mahkamah Perusahaan. Cuma dalam kes-kes yang kita kata sebab di Malaysia ni dari segi peruntukan undang-undang ni, sama ada dia pergi kepada Mahkamah Perusahaan ataupun kepada agensi di bawah Kementerian Sumber, atau yang lebih jauh lagi adalah tuntutan sivil lah, di Mahkamah Sivil. So kita akan tengok apakah remedi yang dituntut lah. Tapi dari segi kalau kita kata kecuaian tu berlaku di pihak majikan, dan perkara ini juga akan diperhalusi oleh peringkat Mahkamah Perusahaan. Dan selain daripada itu, apakah lagi antara pindaan-pindaan major yang dirasakan sebagai membuka mata semua pihak, khususnya dalam kita menilai pindaan Akta 177 ini dilihat sebagai satu pindaan yang lebih baik berbanding apa yang telah kita ada dalam kerangka sebelum ini, Puan? Satu perkara lagi iaitu dari segi tindakan kita kata tindakan mogok piket. Perkara-perkara ini perlu berlandaskan kepada peruntukan akta. Jadi sekiranya berlaku pelanggaran, pihak yang menganjurkan mogok dan piket tu boleh didakwa. Cuma sebelum pindaan ini, salah satu bila disabitkan kesalahan atas pelanggaran tersebut, boleh ada hukuman penjara, pemenjaraan. Tapi dengan pindaan akta ni, hukuman berbentuk pemenjaraan ni digugurkan. Sebaliknya kita tambahkan denda yang terlibat lah. Tujuannya untuk meningkatkan kesedaran dari segi impak kesalahan tu. Ya, memang benar kalau kerangka Akta Perhubungan Perusahaan sebelum ini boleh memperuntukkan hukuman penjara kepada mereka yang melakukan kesalahan bagi tujuan mogok ataupun tujuan piket yang secara tidak sah. Namun, mogok dan juga piket yang tidak sah yang melanggar Akta Polis, Akta Perhimpunan Awam dan sebagainya itu juga boleh dikenakan tindakan juga, Tuan, walaupun tidak termasuk di bawah Akta Perhubungan Perusahaan. Kita akan tengok bila berlakunya mogok ni, dari segi jaminan keselamatan tu perlu kita tegaskan lah. Tapi jika sebab bila mogok ataupun piket yang dibuat oleh pekerja ataupun kesatuan ni, dia lebih kepada bersifat perhimpunan aman, tidak mengganggu apa-apa kerosakan di peringkat majikan. Berbeza dengan tindakan-tindakan jenayah, iaitu perhimpunan yang kita kata bersifat jenayah itulah, iaitu memang di luar kawalan kita lah, iaitu di bawah peringkat keselamatan. Kalau difikirkan kepada apa yang sudah pun dipinda, beberapa perkara penting daripada Akta 1967 kepada pindaan 2021, dalam perihal untuk kita menilai kerangka ini akan digunakan dalam dispute resolution ataupun kepada tindakan undang-undang di mahkamah, juga akan menjadi satu kerangka yang menjadi presiden kepada kes-kes yang akan berlaku kelak. Jadi bagaimana Puan melihat perkara ini akan menimbulkan satu kesan dan juga dampak yang lebih baik, khususnya dispute resolution yang kadang-kadang tidak memerlukan legal representative ataupun legal dispute sekalipun? Pertama, ini harapan kita lah. Bila kita buat pindaan tu, dia adalah tambah baik dengan proses yang sedia ada. Contohnya representasi, maksudnya tidak melalui kepada menteri, sebaliknya diturunkan kepada ketua pengarah Jabatan Perusahaan. So, harapan jabatan adalah dengan adanya pindaan ini akan memberikan satu impak yang lebih baik kepada pekerja, golongan pekerja, majikan dan juga kesatuan sekerja. Tapi untuk melihat keberkesanan tu, Encik Ismail, kita masih baru lagi. Tarikh kuasa pun baru 1/1/2021. Kes pun tak banyak lagi. Belum. Jadi kita akan lihat. Sebab kes pun belum dirujuk ke Mahkamah Perusahaan untuk kita tahu impaknya. Mungkin kalau ada jemputan akan datang ni, kita boleh tahulah macam mana pattern tu dan juga apa signifikannya. Ini hanyalah
pandangan dan harapan jabatan bahawa bila kita buat pindaan tu akan memberi kesan yang lebih baik lagi dengan proses yang sedia ada. Ya, sekurang-kurangnya kerangka undang-undang itu menyediakan mengikut kepada keperluan semasa. Puan Zainab, kita akan kembali berjeda seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Okey. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif berbaki untuk kita bercakap tentang Akta Perhubungan Perusahaan 1967 Pindaan 2021 yang telah pun digazetkan dan juga diwartakan. Puan Zainab, seketika tadi kita memberikan antara elemen-elemen utama pindaan Akta 177 tersebut. Tetapi kita sekali lagi ingin memberikan perkabaran dan juga pemberitahuan kepada golongan pekerja khususnya apakah proses yang boleh dilaksanakan sekiranya penamatan pekerjaan berlaku dan tindakan aduan ataupun pelaporan ingin diajukan kepada pihak Jabatan Perhubungan Perusahaan. Okey. Sebagai saya terangkan awal tadilah, kita ada 13 pejabat negeri di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga di ibu pejabat serta yang lainlah. Ya. Apabila berlaku pembuangan tu ataupun penamatan yang didakwa sebagai pembuangan secara salah ataupun tak munasabah ni, jadi pekerja-pekerja ni boleh memfailkan representasi di bawah Seksyen 20 dengan hadir ke Jabatan Perhubungan Perusahaan yang berdekatan untuk memfailkan tindakan di bawah Seksyen 20 yang mana pekerja ini perlu hadir dan bawa bersama kontrak perkhidmatan dan juga apa-apa dokumen yang berkaitan perkhidmatan tu. Yang paling penting adalah surat penamatan lah, sebab kita nak tengok bila tarikh penamatan tu. Dan ianya perlu dilakukan seberapa segera kerana di Jabatan Perusahaan ni kita ada tempoh masa. Maksudnya 60 hari dari tarikh penamatan tu. Kalau hari ke-61 pekerja hadir, akan ada legal aspect di situlah. Sebab akta mengatakan dalam tempoh 60 hari. So bila dah difailkan tuntutan ini ataupun Section 20 ini, pegawai kita yang bertindak sebagai konsulator akan memberikan satu tarikh temu janji lah untuk diadakan runding damai dengan memanggil pekerja majikan. So dengan pindaan yang baru ni kita benarkan perwakilan selain daripada Kesatuan Sekerja dengan kebenaran, dengan bertulis daripada Ketua Pengarah. So bila berlakunya perundingan damai ni di peringkat Jabatan Perusahaan, sekiranya penyelesaian direkodkan, maka akan dimeteraikan memorandum persetujuan antara pihak-pihak. So kes tu tak perlu akan refer kepada Mahkamah Perusahaan lah. So dia dah selesai di peringkat jabatan. Tapi sekiranya tak selesai di peringkat Jabatan Perusahaan atau ada yang tak berpuas hati, kebiasaannya lah kita akan kes tu akan dilaporkan kepada ibu pejabat di Putrajaya untuk kita adakan satu peringkat lagi perundingan. Sebab fungsi kita ni adalah untuk kita pastikan berlakunya runding damai yang secara efektif untuk kita capaikan keharmonian itu. Betul. Jadi di peringkat ibu pejabat akan memastikan adanya perundingan itu dan penyelesaian. Tapi sekiranya tak boleh diselesaikan, maka kes itu akan dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan. Okey. Puan, secara ringkas apakah harapan Puan mewakili pihak Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia dalam melihat kepada kita kata pindaan akta terbaru dan juga terkini ini memberikan dampak kesan positif bukan sahaja pada majikan tetapi juga pada pekerja dan kesatuan sekerja? Okey. Adalah besar harapan jabatan dengan pindaan ini yang baru dikuatkuasakan akan memberi satu impak yang positif kepada pekerja, majikan dan juga seluruh kesatuan sekerja yang terlibat. Kerana dengan pindaan ini kita mengharapkan keharmonian itu akan ada antara semua pihak yang terlibat. Ya, sudah pastinya suasana di tempat kerja itu perlu diwujudkan dalam suasana harmoni, malah sebarang disput ataupun perkara berbangkit diselesaikan secara aman dan juga mengikut kerangka undang-undang yang diperuntukkan. Terima kasih sekali lagi pada Puan Zainab Kamar yang merupakan pengarah bahagian perundangan Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia. Terima kasih kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia dan juga dengan pindaan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 pindaan 2021
diharapkan mampu untuk memberikan suasana tempat kerja lebih baik, khususnya dalam menyelesaikan isu-isu yang berbangkit antara ketiga-tiga pihak tersebut. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Narasi pada malam ini. Teruskan kesian anda bersama rancangan-rancangan lain di RTM dan juga di saluran berita serta di TV1 untuk membawakan informasi yang menarik dan juga informasi yang berkesan dalam anda menilai dan juga memberikan gambaran lebih baik terhadap isu-isu semasa. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, selamat malam.